Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismail Qayyum bin Ibrahim akan membentangkan tentang ulasan jurnal saya yang bertajuk Jepun dan Malaysia, Strategi Kempen Pilihan Raya Umum 2017 dan 2018, perbezaan antara negara Jepun dan negara Malaysia. Saya teruskan dengan isi kandungan. Yang pertama, kita akan pergi ke tema umum artikel. Yang kedua, objektif penulisan. Yang ketiga, penemuan kajian ataupun penulisan. Yang keempat, analisis pelajar terhadap artikel. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, tema umum artikel. Pilihan raya terbagi kepada dua jenis, iaitu pilihan raya kecil dan pilihan raya umum. Serta sistem pilihan raya juga boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sama ada perwakilan berkadar atau sistem majoriti di dalam pilihan raya. Undian adalah satu keutamaan untuk menentukan pemenang, majoriti bagi menentukan pembentukan sesebuah kerajaan. Pemenang yang bertanding dalam pilihan raya akan mewakili rakyat untuk berbahas di dalam parlimen dan juga terlibat dalam proses-proses pengubahan undang-undang. So, di dalam tajuk umum ini menceritakan tentang perbezaan antara Jepun dan Malaysia, bagaimana dan cara mereka untuk membuat sesuatu pilihan raya ataupun menarik undi untuk rakyat mengundi parti ataupun institusi mereka sendiri. Yang kedua, objektif penulisan. Objektif dalam penulisan bagi mengkaji institusi politik dan hubungannya dengan tingkah laku politik. Andrew Haywood menjelaskan bahawa institusi adalah set susunan yang mengatur tingkah laku individu atau kumpulan berdasarkan prosedur, di mana sesebuah institusi perlu mengikuti turutan yang telah ditetapkan seperti peraturan pilihan raya yang dibahagikan kepada persoalan. Terdapat beberapa persoalan yang mana ketika pilihan raya hendak dilakukan, iaitu siapa akan bertanding, siapa pengundi, bila berkempen dan berapakah bajet yang diperlukan. So, dalam objektif penulisan, kita terdapat dalam artikel mengatakan bahawa dia ingin mengkaji hubungan antara politik dan hubungan tingkah laku politik. So, ketika dapat tahu pilihan raya hendak dilakukan, maka institusi ataupun parti-parti politik yang ada perlu memilih siapa yang akan bertanding, siapa mengundi dan bila berkempen dan berapakah bajet diperlukan untuk membuat ceramah dan pelbagai lagi. Nah, seterusnya saya akan pergi penemuan kajian penulisan, perbezaan terhadap isu yang diketengahkan berkempen di negara Jepun seperti ekonomi, keselamatan sosial dan pembangunan fizikal yang diketengahkan ketika pilihan raya. Namun terdapat perbezaan isu yang diketengahkan manakala di Malaysia pula. Malaysia dia mengetengahkan tentang isu-isu lebih kepada perkauman, agama, budaya. Mereka tidak memberi fokus kepada isu-isu terhadap ekonomi dan pembangunan fizikal. Malah mereka suka menyentuh tentang isu-isu yang lebih sensitif. Terdapat juga persamaan isu-isu yang digunakan dalam kedua-dua negara, iaitu dengan menceritakan tentang pencapaian yang telah dilakukan ketika menjadi kerajaan. Kedua-dua negara menggunakan isu seperti ini dapat menarik kepercayaan terhadap medium voter untuk terus mengundi dan menjadi kerajaan pada penggal seterusnya. Itu adalah persamaan antara kedua-dua belah negara, yang mana mereka menggunakan isu seperti negara Malaysia, iaitu kita kenali 60 tahun ya, BN ataupun Barisan Nasional telah menjadi kerajaan. Jadi setiap kali pilihan raya, seperti kita dapat lihat bagaimana Barisan Nasional telah mempertikaikan apa yang telah dilakukan pada penggal tersebut. Terdapat beberapa persamaan dan perbezaan terhadap teknik berkempen dalam pilihan raya. Jadi kita terus kepada teknik, di mana teknik yang digunakan ketika berkempen dalam pilihan raya di negara Malaysia dan negara Jepun terdapat sedikit perbezaan, tetapi cara tetap masih sama. Terdapat pemilihan tempat untuk ceramah diadakan. So, jadi perbezaan dia yang pertama kita dapat lihat, ataupun teknik yang pertama terhadap pemilihan tempat ceramah yang diadakan, seperti mana di negara Jepun mereka memilihkan stesen-stesen kedai.
sebagai tempat untuk mereka berceramah. Tetapi di Malaysia, kita lebih gemar untuk menggunakan kawasan perumahan dan kawasan lapang dijadikan tempat berceramah supaya lebih ramai hadirin boleh menghadiri. Selain itu, perbezaan terhadap teknik penggunaan poster juga terdapat persamaan di mana kedua-dua negara menggunakan poster dan kait rentang. Namun terdapat perbezaan dari sudut undang-undang, di mana di sini penggunaan poster ataupun kait rentang di negara Jepun, mereka menghadkan kepada tempat yang tertentu sahaja, tidak seperti di negara Malaysia boleh letak sesuka hati di tempat awam asalkan tidak mengganggu ketenteraman awam. Itu sedikit ada persamaan menggunakan teknik poster, tapi cara dan undang-undang yang membezakan. Okey, terusnya analisis belajar terhadap artikel tersebut dari perspektif politik pentadbiran. Budaya politik adalah satu hubungan di antara masyarakat dalam menganalisis sistem politik serta isu-isu politik yang mempengaruhi kerajaan di dalam membuat keputusan. Dengan isu-isu yang dibawa mempengaruhi rakyat, budaya politik masyarakat Malaysia akan memberi sokongan yang kuat terhadap sesuatu politik yang mereka minati. Mereka akan menyokong penuh terhadap sistem yang diperolehi dan berasa bangga dengan sistem politik mereka. Akan tetapi, sifat masyarakat Malaysia boleh berubah jika semakin hilang kepercayaan terhadap ahli-ahli politik disebabkan keberkesanan mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. Hal ini kita boleh tengok pada pilihan raya pada 2017-2018 di mana Barisan Nasional yang 60 tahun telah memegang sebagai menjadi kerajaan. Namun pada hari bersejarah tersebut kita dapat lihat bagaimana isu-isu dimainkan ketika berkempen dan berjaya mempengaruhi medium voter. Lalu budaya politik telah berubah daripada medium voter lebih kepada Barisan Nasional tukar kepada Pakatan Harapan yang menentang kerajaan. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan, isu dan teknik serta institusi politik yang baik mampu menarik lebih banyak medium voter yang lebih banyak, serta akan memberi peluang untuk memenangi penggal seterusnya. Dengan mempunyai kerajaan yang baik, dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih terurus. Itu saja daripada saya. Saya Ismail Qayyum Ibrahim. Maaf jika ada salah silap. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.